Keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1442 Hijrah serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi majlis. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota, Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Bilang, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Abdul Maling, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Abdul Matin dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran di Gadung Sabul Mal, Pengeran Muda Haji Jafri Bolkia. Sembahyang Sunan Hari Raya Aidil Adha diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Yang dimuliakan Baguan Pihin Khatim Datuk Paduka Haji Mustafa bin Haji Moran dalam khutbah pertama antara lain mengingatkan umat Islam sewajarnya mencontohi kesabaran Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail dalam menghadapi apa jua ujian dan dugaan. Khutbah juga menjelaskan negara sekali lagi menangguhkan pemergian jemaah haji ke Tanah Suci sebagai langkah keselamatan berikutan penularan COVID-19. Oleh itu, keselamatan itu mesti dijaga serta dipelihara dan apa-apa jua perkara yang tidak selamat dan memudaratkan mestilah kita elakkan. Ini bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjauhi sebarang bentuk kemudaratan ataupun memudaratkan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara umat Islam yang dirahmati Allah, penangguhan memberangkatkan jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji ini juga adalah satu jenis ujian untuk menguji kesabaran kita. Oleh yang demikian, walaupun pada zahirnya penangguhan ini adalah seperti satu kerugian, akan tetapi apabila kita menerimanya dengan sabar, maka tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala akan menukar kerugian itu dengan keuntungan berdasarkan niat kita dari awal-awal lagi. Khutbah kedua menjelaskan ibadah korban selain sebagai satu ibadah yang menghasilkan ganjaran pahala, ia juga medan tarbiyah dalam membentuk sifat terpuji. Antara sifat mahmudah atau terpuji yang dapat dibentuk melalui ibadah kurban ini ialah pertama, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati kerana membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menanam sifat ikhlas dalam melaksanakan apa jua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, menyemai sikap sentiasa bersyukur terhadap segala nikmat dan rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelima, membentuk jiwa untuk mengasihi insan lain. Meskipun dunia masih berdepan dengan penularan COVID-19, negara Brunei Darussalam dengan limpah dan rahmatnya dapat meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha dalam suasana norma baharu. Allah